Doktor tahu tak, kalau saya jumpa doktor lebih awal, mungkin saya tak isap dadah, doktor. Kenapa? Sebab rupanya selain dadah, ada juga benda lain yang boleh menghayalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, tadi cikgu ada tunjukkan satu klip video berkaitan bagaimana jab dalam sepatu bagi pick up line. Jadi nak menarik perhatian perempuan yang diidamkan lah. Okey, jadi pick up line tu memang dah biasa untuk kita. Okey, jadi dalam pendahuluan dan penutup perbincangan ni bolehkah kita nak buat pick up line macam tu? Jawapannya tak sesuai lah kan. Tapi apa yang cikgu cuba nak sampaikan melalui video tadi ialah sebenarnya kita ni ada cara untuk mengorat pemeriksa. Okey, macam mana kita nak mengorat pemeriksa? Bukanlah mengorat pemeriksa macam mana Jack buat tadi. Mengorat pemeriksa ni adalah melalui pendahuluan dan penutup perbincangan kita. Terutamanya dalam ujian bertutur berkumpulan. Sebab kalau kita terus direct kepada kita punya perbincangan nampaknya tak cantik kan. Kalau pendahuluan, kalau perbincangan kita bersama kumpulan boleh didahului dengan pendahuluan, dengan penutup, dia nampak lebih kemas dan menarik hati pentaksir kita nanti. Okey, jadi macam mana kita nak buat pendahuluan dengan penutup perbincangan tu? Okey, cikgu bagi yang paling mudah. Sebenarnya pendahuluan dan penutup perbincangan yang cikgu bagi ni sebenarnya boleh digunakan untuk karangan juga. Tapi bila bercakap tentang ujian lisan atau ujian bertutur, semestinya akan dia ada sedikit kesukaran kalau terlampau panjang-panjang. Sebab kalau menulis tak ada masalah. Kalau bertutur lisan ni kita tak boleh terlampau panjang lah. Satu sebab masa. Satu lagi sebab selalunya kita akan lupa perkataan-perkataan tertentu kalau ayat tu terlampau panjang. Dia akan melibatkan kita melanggar banyak sangat kesalahan tata bahasa. Okey, walaupun cikgu cakap kesalahan tata bahasa dalam ujian lisan ni bukanlah satu yang rigid untuk dinilai. Tapi tak bolehlah terlampau jelas bahawa kita lemah dalam aspek tata bahasa tu. Baik, jadi hari ni kita nak tengok kepada pendahuluan dan penutup perbincangan. Macam mana kita nak buat? Okey. Baik, kita lihat pada satu dulu ialah pendahuluan. Baik, guna panduan IKK. Apa tu IKK? Kita guna panduan IKK untuk bantu kita buat pendahuluan semasa dalam secara mentalis tu. Bukan mudah nak buat pendahuluan secara mentalis ni. Tak boleh menulis. Kita kena create semua dalam otak kita. Okey, apa itu? Jadi kita tengok pada isu terkini. I itu isu terkini, K itu kesan terhadap isu dan K yang kedua adalah kehendak soalan. Jadi kita cukuplah buat 3 ayat ni sajalah. Kita tak perlu buatlah ayat pendahuluan yang terlalu panjang-panjang. Satu, membebankan kita untuk menghafal pada nanti. Okey. Jadi isu tu kita selalunya kita ambil isu negatif lah supaya kita boleh letak ayat seterusnya tu tentang kesan terhadap isu tu. Sebenarnya apa saja kita dapat isu ni kita fikir negatif dulu. Kita tengok apa isu sekarang ni. Jadi kita tampilnya kita ni untuk selesaikan isu tu. Selalunya ia nampak lebih menarik lah kalau kita buat macam tu. Berbanding kita terus bagi terdapat banyak manfaat. Jadi dia nampak macam terlampau klise sangatlah. Okey, jadi untuk lebih faham kita tengok macam mana IKK ni digunakan. Baik, ini contoh soalan cikgu bagilah. Menabung merupakan amalan bermanfaat yang wajar diterapkan dalam diri remaja sejak kecil. Bincangkan. Jadi bila dapat soalan macam ni, kita jelaslah bahawa dia nak manfaat menabung. Okey, bila dia nak manfaat menabung, jadi yang pertama sekali mesti ada seorang sebagai ketua untuk buat pendahuluan. Jadi sebagai ketua, apa yang kita nak buat pendahuluan? Jangan takut. Jangan cakap, kenapa aku kena jadi ketua? Aku tak nak buat pendahuluan. Ingat, kita buat pendahuluan, kita akan dapat markah. Dia macam tu. Markah secara berasingan bukan secara kumpulan kan. Jadi untung siapa yang ditugaskan untuk buat pendahuluan tu. Jadi nak buat pendahuluan macam mana? Kita tengok. Kita mula dengan isu dulu. Isu dah remaja sekarang kurang menabung. Itu kita fikir negatif dulu. Isu sekarang kurang menabung. Bukanlah masa cikgu mesti kena negatif. Masa cikgu masalah kalau cikgu nampak, kalau negatif dia akan ada ayat seterusnya tu. Kalau positif dia agak sukar untuk ayat seterusnya. Kalau ayat pertama tu negatif, remaja sekarang kurang menabung, dia ada kesan seterusnya. Kesannya apa? Remaja sekarang menanggung hutang. Okey, kemudian baru kita beritahu kehendak soalan apakah manfaat menabung. Okey, macam tu. Jadi ini idea utama dah. Macam mana cikgu nak susun? Okey, susun buat macam ni. Remaja sekarang dilihat, okey kita baca soalan dulu lah. Okey, bila dapat, baiklah anda 2 masa 5 minit untuk berbincang. Okey, kita jawab. Menabung merupakan amalan bermanfaat yang wajar diterapkan dalam diri remaja sejak kecil. Bincangkan. Baiklah rakan-rakan, itulah soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Remaja sekarang dilihat semakin mengabaikan amalan menabung. Hal ini sedikit sebanyak telah membawa kesan buruk kepada mereka kerana terpaksa berhutang apabila berlaku kecemasan. Oleh itu, apakah manfaat menabung yang perlu disedari oleh golongan remaja? Jadi, satu form yang agak ringkas ialah isu, kesan berisu dan kehendak soalan. Itu saja. Kita kadang-kadang bila kita tak ada
bentuk kita nak buat ni, kita akan mula merapu-rapu lah nanti kan. Okey, tambahlah kita buat secara mentalis agak berbahaya lah. Okey, agak berbahaya. Dia menyebabkan pemeriksa atau pentaksir akan nampak agak lemah lah kita di situ. Okey, tapi tak apa. Okay? Ini cara untuk buat pendahuluan. Okey, bagaimana pula kalau dengan penutup atau kesimpulan? Okey, sama juga kalau tadi kita guna teknik IKK, isu, kehendak, kesan berisu dengan kehendak soalan. Kalau penutup pula kita guna kecah. Sebenarnya kecah ni sangat terkenal lah, memang terkenal. Kita tak ada cara lain. Kecah juga digunakan untuk karangan, kecah juga digunakan untuk bertutur. Tak ada masalah. Cuma kalau kecah untuk karangan ni dia agak panjang lah. Kesimpulan dia agak panjang. Tapi kecah untuk penutup ni cukup lah. Lisan ni, kecah untuk lisan ni cukup lah untuk 3 ayat cukup untuk kita buat kesimpulan ringkas sahaja. Okey, apa tu kecah? K tu kesimpulannya, cadangan, H adalah harapan. Mesti ada cadangan dan harapan. Baik, macam mana cikgu nak buat kecah ni? Cikgu realisasikan dalam bentuk ayat. Contoh soalannya, menabung merupakan amalan manfaat soalan tadi yang wajar diterapkan dalam diri remaja sejak kecil, bincangkan. Jadi macam cikgu pernah ajar video sebelum ni, boleh tengok video cikgu, video yang ke-6. Okey, tengok video yang ke-6 cikgu. Cikgu dah bagi tahu bahawa macam mana kita dapat satu kata kunci bermanfaat untuk soalan untuk pusingan 1. Pusingan 2 kita boleh bincang yang lain. Contoh kita bincang tentang langkah, kita bincang tentang faktor, kita bincang tentang kesan buruk. Ada ke kesan buruk menabung? Tak ada kan? Okey, so kita akan bincang kesan buruk. Kita nak bincang tentang peranan. Macam-macam kita boleh bincang untuk pusingan 2. Pusingan 1 kena ikut apa yang soalan naklah, bermanfaat. Jadi katakanlah dalam kes ni, dalam soalan ni, murid memilih manfaat, pusingan kedua pilih langkah. Jadi kesimpulan ni akan jadi macam ni. Okey, isu dia, adalah terdapat banyak manfaat dan langkah menggalakkan amalan menabung. Cadangan dia, semua pihak perlu ambil peranan. Harapan dia, Malaysia sejahtera dapat dibentuk. Jadi macam mana cikgu guna kecah ni? Cikgu jadikan dia sebagai ayat lengkap. Kesimpulannya, terdapat pelbagai manfaat dan langkah untuk menggalakkan amalan menabung dalam diri remaja. Dalam hal ini, semua pihak perlulah memainkan peranan tersendiri bagi memastikan usaha ini tidak menemui jalan buntu. Semoga pembentukan Malaysia Madani yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan dapat dikukuhkan melalui nilai murni dalam diri remaja. Jadi, itu saja. Nampak macam form dia agak ringkas, benda asas dia ringkas, tapi kita boleh bentuk satu ayat yang lengkap dan cantik. 3 ayat je kalau kamu tengok ni, 3 ayat saja. So, tak panjang pun. Okey, ada masa lagi untuk kita untuk berlatih? Tak ada masalah, masih banyak masa untuk berlatih. Ada 2 hari lagi. Cikgu harap semua murid boleh bagi tumpuan dengan tip-tip yang cikgu bagi dan dapat makan terbaik untuk peperiksaan atau untuk ujian lisan hari bermula Selasa nanti. Okey, jadi selepas ni mungkin cikgu akan tumpukan kepada tip-tip untuk peperiksaan SPM bertulis pula. Jangan lupa teruskan subscribe, share dan ingat terus bersama Cikgu Azmi, banyak lagi tip cikgu nak bagi untuk kertas 1 dan kertas 2. Kali ni cikgu banyak fokus untuk ujian lisan dulu. Baik, itu saja. Lepas ni cikgu akan bagi beberapa contoh yang telah dibuat oleh murid cikgu berdasarkan pendahuluan IKK dan penutup kecah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu untuk melihat video selepas ni. Sedasar-wasa, sektor pelancongan di Malaysia kurang mendapat sambutan daripada rakyat tempatan. Hal ini menyebabkan negara tidak dapat mengaut keuntungan daripada sektor ini. Oleh itu, apakah langkah-langkah untuk memajukan sektor pelancongan tempatan? Baiklah kawan-kawan, saya akan mulakan dahulu. Dalam menuju Malaysia membaca 2030, masih ramai yang tidak mengendahkannya. Hal ini demikian kerana pelbagai pihak yang memandang enteng terhadap amalan membaca kepada golongan muda. Oleh itu, apakah langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dalam memupuk amalan membaca kepada anak-anak mereka? Oleh itu, mari kita bincangkan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Maka, kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak termasuk ibu bapa untuk memastikan kebersihan dan kesihatan sentiasa dijaga. Oleh itu, bermula daripada sekarang, kita haruslah sentiasa menjaga kebersihan demi kesihatan. Semoga Malaysia dapat melahirkan generasi yang sihat. Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah dan kepentingan untuk memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Jadi, marilah kita berganding bahu memastikan usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak ini diteruskan agar masa depan negara terus gemilang. Hasilnya, semestinya negara akan mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sektor pelancongan negara maju yang lain.
Setelah sesi perbincangan di antara kita, kesimpulan yang dapat dibuat adalah terdapat pelbagai langkah dan kepentingan amalan membaca kepada golongan muda. Semoga perbincangan kita sebentar tadi mampu menjadi titik mula untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan di dada.